Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wanshur alaina wa zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna birahmatika ya arhamar rahimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Jadi murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, insya-Allah pada hari ini kita meneruskan lagi sesi pembelajaran kita, iaitu pada tajuk seterusnya, iaitu perkara berkaitan dengan hadis. Bidang hadis pada unit yang pertama, memuliakan tetamu. Apa dia? Memuliakan tetamu. Jadi kamu boleh lihat pada muka surat 50 dalam buku teks kamu. Sila buka buku teks sekarang, muka surat 50. Okey, terima kasih. Jadi kamu boleh lihat dalam gambar di situ ada satu majlis, dekat banner tu dia tulis selamat datang ke Majlis Anugerah Cemerlang. Nampak tak? Okay, Majlis Anugerah Cemerlang, tempat SK Taman Mutiara, tarikh 3 November 2000, tak ada tulis situ. Masa 8.30 pagi. Jadi apa yang kamu nampak gambar dia bawa di dalam muka surat 50 tu, iaitu ada seorang tetamu yang diraikan dengan kompang, yang murid-murid beratur menyambut kehadirannya. Ini mungkin penceramah lah kot, ataupun perasmi penyampai anugerah cemerlang di sekolah Taman Mutiara. Ini di antara cara-cara untuk kita memuliakan tetamu, meraikan tetamu. Tetamu datang dengan kita sambut dia. Itu menunjukkan kita meraikan tetamu, menunjukkan kita suka akan kehadirannya ke sekolah kita, ke rumah kita, ataupun ke mana sajalah. Jadi kita meraikan dengan perasaan gembira. Dengan sambutan-sambutan yang kita buat, itu di antara cara-cara kita memuliakan dan juga menghormati serta melayani tetamu yang hadir ke sekolah kita, ke rumah kita dan sebagainya. Jadi di rumah kamu taklah sambut dengan kompang. Kan? Jadi ada mak makcik datang rumah, kamu pun cakap dekat ayah, ya kompang, balon. Dah tak perlulah. Ini di sekolah. Di rumah ni kita raikan dengan buka pintu, dengan mukanya senyum, sila masuk. Kan? Dengan kemas rumah sikit dan sebagainya, supaya tetamu merasa selesa. Jadi insya-Allah kita hari ini kita akan bicarakan tentang hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan meraikan tetamu, memuliakan tetamu. Muka surat 51. Buka sekarang. Tengok muka surat 51, kita baca daripada atas. Baca dan fahami. Pada hari ini kita akan menerima kedatangan tetamu, iaitu orang yang diundang untuk menghadiri atau menziarahi sesuatu majlis. So, tetamu ni siapa? Tetamu ni orang yang diundang untuk menghadiri atau menziarahi sesuatu majlis. Itu kalau di sekolah lah. Tetamu juga orang yang menghadiri ataupun datang bertamu ke rumah kita. Itu pun dikira tetamu. Kawan kamu datang ke rumah kamu, tu tetamu. Makcik kamu datang ke rumah kamu, itu tetamu. Siapa saja yang datang di rumah kita, orang sahabat kawan kita, kawan mak ayah kita, dikira jiran kita. Makcik sebelah rumah, makcik Kiah sebelah rumah, ataupun makcik Minah sebelah rumah lagi, datang rumah kita, dikira sebagai tetamu. Jadi kena faham.
Tamu siapa? Orang yang datang ke rumah kita ataupun bertandang ke sekolah kita ataupun diundang datang ke majlis di sekolah kita ataupun di rumah kita. Di rumah buat majlis kahwin, majlis baca Yasin, tahlil dan sebagainya. Mana yang datang itu dikira sebagai tetamu. Okey, faham maksud tetamu? Tengok nombor 2. Dalam muka surat 51. Kita wajib melayani tetamu kerana perbuatan ini merupakan bukti keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Okey, dalam yang nombor 2 ni, kita tengok apa hukum melayani tetamu. Wajib. Okey, wajib melayani tetamu. Bagaimana layanannya mungkin dia akan cerita nanti. Jadi yang penting kita wajib melayani tetamu. Kerana apa? Perbuatan ini menunjukkan betapa keimanan kita kepada Allah dan juga hari akhirat. Kenapa Ustaz cakap macam tu? Tengok pada perkara yang ketiga. Tengok nombor 3 tu. Dalam muka surat 51 nombor 3. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok dalam buku teks. An Abi Shuraihin Al-Khuza'i radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dalam kurungan tu hujung. Sekali lagi Ustaz baca, lepas ni Ustaz nak suruh semua hafal. An Abi Shuraihin Al-Khuza'i radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu rawahu al-Bukhari wa Muslim. Maksudnya daripada Abu Shuraih Al-Khuza'i radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia hendaklah memuliakan tetamu. Salah satu tanda orang tu beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, iaitu apa dia? Dia memuliakan tetamunya. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud dia siapa? Imam Bukhari meriwayatkan di dalam kitabnya Sahih Bukhari. Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitabnya Sahih Muslim. Masya Allah. Tuan-tuan, murid-murid yang dirahmati Allah. Hadis nombor 4. Hadis ini menuntut kita supaya menerima kedatangan tetamu, melayani dan memuliakan. So, kamu kena terima kedatangan tetamu, kita kena melayan tetamu dengan baik dan kita kena memuliakan tetamu yang hadir ke rumah kita. Okey, jadi faham Faham maksud dia? Okey, jadi kenapa kita kena memuliakan tetamu? Kerana hadis Nabi di atas menyuruh kita supaya memuliakan tetamu. Okey, baik. Kita tengok pada muka surat seterusnya, iaitu muka surat 52. Sila buka muka surat 52. Okey, muka surat 52 ini dia sebut kepada kita baca dan fahami. Islam memuliakan tetamu. Suatu surat yang ditulis oleh seorang sahabat kepada kawannya yang bernama Ahmad. Dia tanya kepada Ahmad, Assalamualaikum Ahmad, apa khabar? Saya harap kamu sihat selalu. Ingin saya kongsikan pengalaman saya. Pada minggu lepas, saya berpeluang menyantuni tetamu semasa majlis anugerah cemerlang. Melalui pengalaman itu, saya belajar cara melayani tetamu. Okey, bawah tu. Apabila tetamu datang, saya, nombor 1,
menyambut kedatangannya dengan mesra dan gembira. Yang kedua, memberi salam dan bertanya khabar. Nombor 3, menyatakan tempat yang bersesuaian untuk tetamu. Minta maaf. Menyediakan. Menyediakan tempat yang bersesuaian untuk tetamu. Nombor 3. Nombor 4, menyediakan juadah. Nombor 5, memberikan layanan yang baik dan ikhlas kepada tetamu. Ada berapa tu? Ada 5 perkara yang dia dapat ambil iktibar daripada cara melayani tetamu. Yang pertama, bila tetamu datang, murid-murid kamu kena menerima dan menyambut dengan mesra dan gembira. Muka mau ada senyum. Senyum muka sikit. Okay, gembira, mesra. Apa khabar? Assalamualaikum. Bagi salam dulu. First, bagi salam. Bila buka pintu tengok ada orang datang. Assalamualaikum makcik. Apa khabar? Okay, kena mesra. Okay, Assalamualaikum ustaz. Apa khabar? Contoh kalau ustaz datang rumah kamu kan. Kamu pun buka pintu. Assalamualaikum ustaz. Apa khabar? Tu mesra. Kalau tak mesra macam mana? Apa hal ustaz datang? Kenapa? Buat macam tu. Tak boleh lah. Kan? Jadi kita kena mesra. Kawan kamu datang rumah. Kawan kamu nama apa? Nama apa? Nafis. Macam budak gambar tu kan. Nama Nafis. Apa hal kau datang? Kau tak ada rumah? Itu tidak mesra. Jadi kita kena mesra dengan kawan kita, dengan makcik sebelah rumah. Makcik Kiah, Makcik Minah datang rumah. Assalamualaikum makcik, apa khabar? Walaupun jumpa tiap-tiap hari, tanya khabar. Bagi salam kepada makcik Minah dengan Makcik Kiah. Kan, bukan Makcik Minah, Makcik Kiah, segala makcik yang ada dekat kawasan rumah kamu. Kamu tanya, Makcik Ina kan? Assalamualaikum, apa khabar? Okay, tanya khabar dia. Okay? Kemudian, bila mana kita menyambut mesra, kita beri salam, kita bertanya khabar, bila jemput dia masuk, masuklah makcik. Okay, duduk. Kalau di rumah, tetamu akan duduk di mana? Ya, betul. Tetamu akan duduk di ruang tamu. Jangan bawa tamu masuk bilik pula. Yang tetamu duduk di ruang, nama pun ruang tamu. Ruang tamu tu biasa ada apa? Ada kerusi, ada sofa, ada tika ke apa sebagainya. Duduk di ruang tetamu atau ruang tamu. Namanya ruang tamu. Ruang tamu tu untuk apa? Untuk tetamu yang hadir ke rumah kita ataupun yang datang ke rumah kita. Kemudian adalah lebih baik kalau ada kemampuan, ambillah air bawa bagi minum. Air apa? Tengok dalam peti ais ada air jus oren ke, black currant, ribena ke, apa lagi? Best. Kena pula letak ais. Sedap kan. Jadi letak juadah air. Bawalah kuih-kuih kalau ada, apa tak semestinya ada, tetapi kalau ada biskut ke apa ke letak. Kan, walaupun Makcik Minah selalu datang ke rumah kamu, bagi air. Kan, makcik pun heran, sebelum ni aku datang rumah kau tak ada pula kau layan aku macam ni. Kan? Sebab apa macam ni? Sebab baru belajar melayani tetamu. Kan Ustaz Aziz ajak. Okay, jadi angkat air letak bagi minum air. Air sejuk, air panas pun tak apa. Kemudiannya, sediakanlah bagi makanan, juadah, kuih kalau ada. Sedia bagi, Masya Allah. Tu yang keempat. Yang kelima, beri layanan baik dan kita kena ikhlas menerima tetamu. Tu paling penting. Kena ikhlas. Jangan dalam hati datang pula dia ni. Jangan. Kita kena ikhlas kepada Allah. Ikhlas je. Kita kena hati kita ikhlas melayani tetamu yang hadir ke rumah kita. Clear? Baik. Seterusnya, kita tengok pada muka surat 53. Okey, cepat. Muka surat 53. Ustazah juga ada memberikan galakan supaya memuliakan tetamu. Kerana kedatangan tetamu membawa rahmat dan kebaikan. Ini faedah tetamu datang. Bila tetamu datang, tetamu ni membawa rahmat dan juga kebaikan. Tak nampak pun Ustaz, tak nampak pun. Rahmat ni benda yang kita tak nampak. Kebaikan, kebajikan ni daripada Allah, benda yang kita tak nampak. Bila dia datang, dia bawa satu benda yang baik. Kita kadang-kadang kita sihat, kadang-kadang kita selamat,
Kadang-kadang di sana kebaikan apa, kita dipermudahkan belajar, tu kebaikan. Yang tetamu ni bawa. Tapi sekarang tak boleh lah, PKP. Jangan pergi pula ziarah. Ustaz, saya kan nak bawa rahmat. Tak boleh. Sebab sekarang tak dibenarkan untuk berziarah. Selepas PKP habis ni boleh berziarah. Okey, tengok rangkap seterusnya. Sekadar ini dahulu perkongsian saya kali ini. Sekiranya kamu ada pengalaman melayani tetamu, bolehlah. Sekiranya kamu ada pengalaman melayani tetamu, boleh kamu berkongsi dengan saya. Jumpa lagi ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Nafis bin Muhammad Amin. Oh, penulis dia yang hantar surat ini nama Muhammad Nafis bin Muhammad Amin. Masya Allah. Okey, baik. Murid-murid boleh tengok pada muka surat 54. Kepentingan memuliakan tetamu. Okey. Ini apa ni? Pantun. Pantun kepentingan, apa pentingnya? What's the important of the... Ustaz tak tahu apa kepentingan. Kepentingan memuliakan tetamu. Apa dia? Okey, kita tengok dalam pantun ni. Semai peria bersama kawan, ditanam rapat pagar dibuka. Rahmat kurnia kukuh perpaduan, pahala dapat masyarakat suka. Okey. Yang kedua, rangkap kedua. Ikut ustaz Biji kurma usah dimakan, dimakan kuda dalam bejana. Silaturrahim sama kita eratkan, itu tanda iman sempurna. Okey, sebelah dia. Burung bayan si burung kelicap, terbang mari dahan tersangkut. Tetamu dilayan, bahagia dikecap, ajaran Nabi wajib diikut. Mengail puyuh di tepi perigi, kain disidai tak nampak bayang. Muliakan tetamu, pekerti terpuji, baru tersemai kasih dan sayang. Wah, tu dia pantun dia. Kita tengok pada rangkap yang pertama. Semai peria bersama kawan, ditanam rapat pagar dibuka. Yang dua atas tu tak ada apa biasanya, kan? Kita tengok yang bawah tu, rangkap bawah tu. Dua yang bawah tu, rahmat kurnia kukuh perpaduan. Satu, mendapat rahmat daripada Allah. Yang kedua, kukuh perpaduan. Kemudian dapat pahala. Kemudian masyarakat pun suka orang yang memuliakan tetamu. Kamu pun suka pergi rumah orang. Bila pergi datang, dia mesra, dia baik, dia layan. Kita pun suka dengan dia. Kenapa? Kebaikan pada budi pekerti dia melayani tetamu. Jadi pada rangkap pertama ada berapa? Ada 4 kebaikan. Satu, dapat rahmat. Dapat kepentingan dia mendapat rahmat. Yang kedua, mengukuhkan perpaduan. Yang ketiga, mendapat pahala. Yang keempat, masyarakat suka. Ada 4. Di situ pada rangkap yang pertama. Tengok rangkap yang kedua. Okay, biji kurma usah dimakan kuda dalam bejana. Silaturrahim. Okay, mengeratkan yang kelima. Mengeratkan silaturrahim. Okay, tanda iman sempurna. Yang ke berapa? Ke-6. Okay, mengeratkan silaturrahim, tanda iman sempurna pada rangkap kedua. Tengok rangkap ketiga, burung bayan. Okey, burung bayan si burung kelicap, terbang mari dahan tersangkut. Tetamu dilayan, bahagia dikecap. Ajaran Nabi wajib diikut. Ini pun satu perkara lagi. Jadi, bila kita melayan tetamu dengan baik, kita akan dapat kebahagiaan. Dan ini adalah ajaran Nabi. Kepentingan dia kenapa? Ini adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ajaran Islam lah yang diajar oleh Nabi kita. Bawah. Rangkap yang keempat, yang terakhir. Okey. Mengail puyuh di tepi perigi, kain disidai tak nampak bayang. Muliakan tetamu, pekerti terpuji, baru tersemai kasih dan sayang. Okey, pekerti terpuji, tersemai kasih dan sayang. Baik, ada berapa semua? Kita tengok sekali lagi. Pada rangkap yang pertama ada 4. Ada 4. Pada rangkap yang kedua ada 2. Silaturrahim. Dieratkan silaturrahim dan juga tanda keimanan.
Rangkap ketiga ada 2, iaitu bahagia dikecak, mendapat kebahagiaan dan juga ajaran Nabi. Kemudian rangkap yang keempat ada 2, iaitu apa? Yang keempat ada 2, iaitu pekerti terpuji dan juga tersemai kasih sayang. Ada 4, 2, 2, 2. Ada 10 kepentingan memuliakan tetamu pada muka surat 54. Alhamdulillah. Hari ini kita mendapat satu ilmu, iaitu ilmu memuliakan tetamu. Di sana ada beberapa kepentingan dan kelebihan kita memuliakan tetamu berdasarkan pada hadis baginda Nabi SAW yang kita bacakan tadi. Moga-moga murid-murid semua yang ada, yang dalam kelas ustaz yang mendengar video ini, kita mengambil iktibar pada sifat memuliakan tetamu. Tetamu datang ke kelas kita, ke rumah kita, ke sekolah kita, kita raikan dengan sebaik-baiknya, supaya kita mendapat kelebihan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ustaz mohon maaf kalau ada terkasar bahasa silap kata. Stay tune dan sentiasa kita belajar rajin-rajin dan sentiasa solat. Jangan tinggalkan solat, kerana solat itu tiang agama. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tuned.